Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kitab fiqh nama dia Al-Mu'tamad. Kitab ni kecil ya, raya pelajar sekalian, tak besar ya. Ni dia punya saiz besar ni 5 jilid. Ni Al-Mu'tamad ni. Yang kita baca ni jilid yang pertama baru ni. Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jilid yang pertama sudah masuk ke siri yang ke 98. Maknanya kita sudah 98 minggu kuliah kita ini. Alhamdulillah pada malam ini 1 hari bulan 7 2020 dalam bahasa tambahannya PKPP dia panggil. Peraturan Kawalan Pergerakan Pemulihan. InsyaAllah lepas pada habis ni tak ada dah. Kita harapnya gitulah. Kita doa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala angkatkan COVID ni. Kita dapat solat berjamaah dengan sempurna, dengan saf yang satu, dengan sah yang betul dan rapat, insya-Allah. Sambungan kita Al-Faslus Sadis Asyar. Fasal yang ke-16, Salatul Kusufaini. Tulis Salatul Kusufaini, salat dua gerhana. Gerhana ni ada berapa? 2. Satu dia panggil gerhana matahari, satu lagi gerhana bulan. 2 gerhana. Yang ketiganya gerhana kita ni. Gerhana manusia ni tak ceria, iaitu gerhana dari sudut keimanan dia. Kadang-kadang iman tu kuat, kadang-kadang iman tu lemah. Itu dia panggil gerhana di dalam kehidupan. Kita pergi kepada ta'rifuha. Ta'rif salat al-kusuf. Al-muradu, maksud salatul kusuf. Tulis pelajar dengan kaf. Kaf, sin, waw, fa. Al-kusuf. Kembar dia al-khusuf dengan kha. Al-khusuf, al-kusuf dan al-khusuf. Salatul khusuf, al-kusuf, yang dimaksudkan dengan al-kusuf dan juga salatu al-khusuf, kha. Wal afsah takhsisul kusuf bis syamsi wal khusufu bil qamari. Ni ulama kata ada perbezaan. Kalau kata salatul kusuf, maknanya kusuf tu boleh diguna pakai kepada dua-dua, matahari dengan bulan. Tapi kalau dia kita nak asingkan dia, kita kata al-kusuf untuk siapa? Untuk matahari, bil kaf. Al-khusuf dengan kha, bil qamar, itu gerhana bulan. Ingat, dia ada 2 gerhana, matahari, bulan. Wal afsah, yang fasihnya iaitulah kita bezakan di antara kusuf dengan khusuf. Fayuqalu kasafatis syams wa khasafal qamaru, kan dalam Quran Tuhan sebut. Yang dimaksudkan ialah sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu dalam maksud dia sini kusuf, mana 2 gerhana. Tapi kita kena bezalah dari sudut bahasanya. Dia kata apa? Al-kusuf ma'khuzum min kusifat haluhu. Kusifat makna taghayyarat. Ambil daripada perkataan kusifat haluhu, berubah keadaan dia. Keadaan dia jadi berubah. Maka bila berubah, apa jadi? Berbezalah suasana dia tu. Dahulunya cerah, jadi gelap. Jadi cerah, jadi gelap. Bila dia berubah, maka disyariatkan satu perkara dalam Islam ini, iaitulah salat, sedekah, zikir, taubat, yang kita akan sebut nanti insya-Allah. Maka yutlaqul kusuf, yang dimaksudkan dengan kusuf itu iaitulah sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari
Gerhana matahari adalah tertutupnya cahaya matahari sebahagian atau keseluruhan. Kita kadang-kadang gerhana dia panggil separa, betul tak? Macam berlaku baru ni dia panggil separa, maknanya setengah ya. Gerhana separuh. Ada kata gerhana total, semua sekali gelap, ya, itu gerhana penuh. Manakala gerhana bulan ialah tertutupnya cahaya bulan secara keseluruhan atau sebahagiannya. Jadi dua-dua tu ada belaka, ada yang penuh, ada yang tak penuh. Ada yang seluruhnya, ada yang sebahagiannya, itu gerhana. Masyru'iyatuha, apa makna? Disyariatkan solat gerhana ni, manakah dalil dia? Kita nak ai. Ini para pelajar, alhamdulillah kitab kita ni Al-Mu'tamad dan kita Al-Fiqhul Manhaji yang telah kita baca di sini, kan? Kita dah khatam alhamdulillah dalam siri pengembaraan ilmu Abu Anas ini. Anas sudah khatam mengajar kitab Al-Fiqhul Manhaji sebanyak 8 jilid daripada awal. Jilid yang pertama 2 kali khatam. Sekali khatam di Masjid Bandar Kuala Kerai, dan kita khatam juga di tempat lain. Maknanya 2 kali. Dalam rakaman kita ada belaka alhamdulillah 8 jilid khatam. Berapa tahun tu? Al-Mu'tamad ni tak tahulah. Jilid pertama ni sudah 100 lebih dia punya siri. Mana kalau kita nak khatam 5 jilid ni, bermakna kita perlu kepada 5 ataupun 8 tahun. Tengok keadaan kita baca. Baiklah para pelajar sekalian, pensyariatannya, maknanya dalam kitab Fiqh Manhaji dan juga dalam kitab Al-Mu'tamad, dia tunjukkan kepada kita kalau kita nak ibadat ini, di manakah dalil pensyariatan dia, dimasyru'kan buat ni. Itu menunjukkan bahawa ibadat itu tauqif. Tulis, al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadat itu tak boleh kita buat sewenang-wenang, kita buat suka-suka kita saja. La, kita kata kita nak ibadat, mesti ada dalil yang mengharuskan dia. Jadi para pelajar, kita kena beza di antara adat dengan ibadat. Dalam beradat istiadat, boleh je. Kita nak buat baju lengan besar, masuk kepala tak? Boleh kutip apa ni, daripada lengan baju ni kita boleh ambil bulu ketiak, tak apa, tak ada masalah. Kita nak buat baju hok poket duduk belakang, buat lagi hok ada tudut, salah. Tapi dalam masalah ibadat, la, mesti ada masyru'iyah. Pensyariatannya mesti berdasarkan kepada nas, sama ada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan beragama. Maka kita kena beza di antara perbahasan kita dalam isu ibadat, perbahasan kita dalam isu adat istiadat, itu berbeza. Dalam ibadat tak boleh kita reka. Di dalam adat dipersilakan. Kalau awak genius, awak engineer, awak nak tukar apa, silakan. Nah, tapi dalam bab ibadat jangan tukar-tukar. Kecuali kita berpegang dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Salatul kusuf wal khusuf minas salawatil lati syuri'at lisababin. Solat gerhana matahari dan bulan termasuk solat yang disyariatkan bersebab. Bila dia datang, gerhana berlaku, solat. Tak ada orang duduk diam-diam gini, malam ni kita free malam ni. Baik, kita pakat solat gerhana boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bulan tak ada, kebetulan akhir bulan gelap tak? Itu dia panggil cara berfikir dengan kepala otak kita, tak boleh. Sebab solat ini dia panggil syuri'at lisababin, disyariatkan dengan sebab mari gerhana, solat disyariatkan. Iaitu apa yang disandarkan kepadanya. Kepada apa? Kepada gerhana. Nama dia apa? Solat gerhana. Gerhana apa? Matahari atau bulan, dua-duanya ada. Maka orang Islam dianjurkan mengerjakan salat dan berdoa untuk mengangkat bala secara umum. Kita disyariatkan bila mari gerhana kita kena berdoa kepada Allah SWT. Kita solat, kita bermunajat supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Dan diikhlaskan dan dikhaskan
dikhaskan dengan sembahyang. Kenapa bila mari gerhana kita kena solat? Ini tulis soalan di tepi. Kenapa bila mari gerhana kena solat? Menarik. Bila ada soalan, kita berfikir macam mana aku nak jawab. Kaifal ijabah. Jawab dianya, kerana solat itu meliputi apa yang disyariatkan pada selainnya, apa yang disyariatkan pada selainnya. Macam mana pula? Bila kita solat, semua ada. Zikir ada istighfar, ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada doa. As-salah kulluha doa. Nama dia as-salah bermakna ad-doa. Maknanya solat itu merangkumi banyak perkara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, wa iza ra'aitumuha fasallu. Bila kamu tengok gerhana, pakat pergi solat belaka. Jangan duduk malas-malas. Tak boleh. Ma'adami tikrar, dan dengan tidak diulanginya. Jangan ulang 2 kali, sekali ya. Contohnya kita solat gerhana, lepas solat khutbah, lepas khutbah keluar di luar masjid, gelak lagi, masuk malam solat lagi. Sekali je. Tidak kata diulang balik. Siapa selagi tak injala, tidak habis gerhana solat, tarikh itu tanda tepi kita. Tarikh al-khusuf, tarikh salat al-khusuf, tarikh sejarah bila ke berlakunya solat gerhana. Fi sanati tsaniyati lil hijrati. Solat gerhana disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Tahun berapa? Tahun kedua hijrah. Yang demikian bertepatan dengan hari kematian Sayyidina Ibrahim, putera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar kita ni ingat lagi. Nak belajar dipasti dulu. Berapa orang anak Nabi? Berapa? Aku hantar pasti mula, tak ingat. Siapa tak ingat kita hantar balik ke sekolah tadika dah. Belajar je kecil lagi. Berapa orang anak Nabi? 7. Berapa laki-laki? 3 laki-laki. Siapa dia? Qasim, Hamdullah, lagi hadza huwa Ibrahim. Ni anak dia ni. Ibrahim ni mati kecil. Dia ni orang lain, tanda belajar, anak-anak Nabi yang lain daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ibrahim mari daripada Maryah Qibtiyah. Apa nama ibu dia? Maryah Qibtiyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu pada Ibrahim, Ummu Ibrahim ini mari daripada Mesir, dihadiahkan oleh Muqawqis raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebetulan hari kematian Sayyidina Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlakunya gerhana matahari. Sudahlah. Wa kanu fil jahiliyati ya'taqidun, dan pada zaman jahiliyah mereka mengiktikadkan, mempercayai bahawa gerhana matahari atau gerhana bulan terjadi dengan sebab kematian seseorang mulia ataupun kelahiran seseorang. Dia kata hari ni gerhana ni ada baby baru dilahir akan jadi orang hebat. Itu kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan puak jahiliyah. Ataupun hari itu hari mati, kematian orang besar. Maka dia pun jadi sungguh kita percaya. Jadi tak jadi? Jadilah, sebab berlaku gerhana, kebetulannya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim mati. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka tidak ada kaitan gerhana ini dengan kematian seorang ataupun kelahiran seorang yang hebat. Tidak ada. Tak kala terjadi gerhana matahari yang kebetulan bertepatan dengan kematian Sayyidina Ibrahim, mereka mengaitkan gerhana matahari dengan kematiannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan dakwaan ini sebagaimana yang akan tulis. Betul kita ni naskah yang kita pegang ini yang merah ni, yang terbit Jasmine ni, hati-hati. Salah cetak dia sangat banyak.
Setiap kali kita baca mesti ada tempat salah. Yang sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis nanti insya-Allah. Lepas ni kita akan sebut. Allahu akbar. Baik. Gerhana matahari mengikut dalam kitab kita ni bila berlaku? Bila? Tahun yang kedua hijrah, kan? Amma salati al-khusuf. Adapun solat gerhana bulan maka ia disyariatkan pada tahun kelima hijrah. Jauh beza tu. Tahun yang kelima berlakunya gerhana bulan. Ini dalam kitab Mu'tamad kita lah. Kalau nak baca sejarah betul, para pelajar buka dalam kitab sirah. Kitab As-Sirah An-Nabawiyah, alhamdulillah di perpustakaan kita, di maktabah kita, nak baca yang kecil ada, hak besar pun ada. Kan? Bahasa Melayu pun ada, bahasa Arab pun ada. Bahasa orang putih pun ada. Ada belaka. Yang penting tanda sayang kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kumpul semua. Kalau nak bahasa Urdu lagi, ada juga insya-Allah. Baik, mana dalil dia? Wal aslu fi masyru'iyatiha, asal pensyariatannya ialah firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ialah malam dan siang. Allah buat malam, dia buat siang. Bila mari malam, siang gimana? Siang tidur, malam. Itu dia panggil silih berganti, malam dengan siang. Kalau kita ni hidup siang semua, tak segar kita. Malam sentiasa, jadi tak segar. Maka ada malam, ada siang. Ada sejuk, ada panas. Kan? Janganlah kamu sujud kepada matahari, dan janganlah kamu pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. Yang menciptakannya. Kalau betul kamu hanya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Fussilat ayat 37. Surah Fussilat ayat 37. Ayat ini larangan melakukan sujud kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan sujud lain pada Allah. Siapa dia sujud lain Allah Ta'ala, bahaya. Sama ada perbuatan itu menjadi syirik ataupun termasuk dalam minal kabair, daripada dosa besar. Ingat baik. Jangan sujud pada manusia. Ni ada setengah ajaran ni, ajaran pelik sesat ni. Sujud. Sujud tak usah dia. Dia tak hormat. Mana salahnya? Allah suruh malaikat sujud ke Adam. Dia guna ayat tu. Macam-macam dunia nak kiamat ni, kan? Dan perintah sujud ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, iaitulah seperti yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nabi sabda apa? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dua tanda. Matahari dengan bulan ni, besar matahari ni. Kita belajar ilmu sains, matahari ke bulan besar? Ngaji sains ke tak? Baik. Nak banding matahari dengan bumi, mana besar pula? Ini kena belajar. Kita ni para pelajar agama kena belajar ilmu ni. Ilmu cakrawala apa ni, kena tahu. Dan barulah kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung menciptakan makhluk yang begini besar, yang manusia nak sampai kepada dia pun tak sampai, apalagi kalau kita kata nak cipta seperti dia. Nak kata apa kita? Nabi kata apa? Dua ni tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Azza wa Jalla,
la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kedua-duanya tidaklah menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang ataupun kerana manusia kematian seseorang di antara manusia. Tambah ni, dia tertinggal terjemahan, dan bukan juga kerana hidupnya seorang manusia. Dia meninggal kan, kerana seseorang, kematian seorang, ataupun kerana lahirnya seorang. Tambah itu, kerana kematian seseorang ataupun kerana kelahiran seorang manusia. Kita anggap kalau orang beranak hari gerhana ni, sebahagian orang jahiliah dia kata budak ni hebat. Tak tahu dia pun nama apa, tak tahulah Muhammad gerhana ke mana ke. Nah. Muhammad al-Kusuf. Apa di mana kusuf? Gerhana. Boleh mana Muhammad gerhana? Gerhana ni tak molek. Pasal tu kita kata gerhana suasana, mana tak comel, tak ceria. Nabi kata apa? Fa iza ra'aitum zalika fasallu. Wad'u hatta yankashifa ma bikum. Dan apabila kamu melihatnya, lihat apa? Lihat gerhana, maka dirikanlah salat dan berdoalah kepada Allah hinggalah Allah Ta'ala meneranginya semula kepada kamu. Maknanya kalau kita boleh panjangkan zikir, munajat kita, solat kita tu panjangkan sampai hatta jala, sehingga matahari atau bulan gerhana tadi pulih balik. Kalau mampulah. Kalau tak mampu, solatlah setakat mana yang kita mampu. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah ayat Quran setakat mana yang kita ingat, jangan duk payah-payah kan. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Hadzal hadis rawahu Muslim. Allahu akbar. Dan kaum muslimin ijma' ke atasnya. Salah tu pelajar. Tengok nombor 1 tu, nota nombor 1 letak selepas daripada kamu tu. Sehingga Allah menerangi semula kepada kamu, letak nombor 1 situ. Sebab itu yang hadisnya tamat di situ. Kemudian dia hurai, Tuan Syekh ni hurai, iaitulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam al-ijma' sepakat mengatakan solat gerhana ini disyariatkan dalam Islam. Itu maksud dia. Artinya hadis tu setakat kurungan tu tutup. Pelajar-pelajar kena belajar. Kalau tidak kita bercampur di antara lafaz hadis dengan huraian hadis. Jangan campur. Tak boleh. Kerana itu kalau kita terjemah hadis, terjemah Al-Quran, bila kita nak hurai kita kena letak dalam kurungan. Yakni sekian. Seeloknya tak usah kurungan, kita letak nombor 1, letak nota kaki. Ini huraian daripada pentafsir. Supaya tidak bercampur kalamullah, supaya tidak mencampur sunnah Nabi, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa kita. Baru jelas. Tanda dah, pindah dah nombor 1. Tak mana? Letak dia semula kepada kamu. Letak nombor 1 akak tak situ. Kalau dalam komputer kita tolak naik, tak? Dalam ni kita tolak dengan pen kita lah, dengan pensel kita. Baiklah. Kita berpindah kepada hukum solat gerhana. Wajib ke, sunat ke, fardu ke, apa kata? Salatul kusuf awil khusuf sunnatun muakkadatun. Hukumnya solat gerhana matahari dan bulan sunnah muakkad. Sunnatun muakkadatun. Kalau kita nak baca Quran Arab agak sunnatun muakkadatun. Bahasa Melayu kata sunat muakkad, boleh je. Apa makna sunat muakkad? Apa makna sunat muakkad? Kita ni ada 2 kategori sunat. Sunnatun muakkadah ataupun sunat ghair muakkad. Sunat muakkad maknanya sunat yang dituntut, melakukannya secara tuntutan yang kuat tapi tak sampai wajib. Itu dipanggil sunat muakkad. Macam solat rawatib qabliyah ba'diyah ni kan. Yang 12 rakaat yang kita duduk kempen siang malam, kempen 12 rakaat ni yang ana namakan projek mega tu, 12 rakaat tu. Itu dia panggil sunnah muakkadah.
Ada lagi sunat apa ni, rawatib ghair muakkadah seperti sebelum maghrib, sebelum isya, tidak muakkad. Tapi dia termasuk dalam sunat-sunat, solat sunat yang disyariatkan untuk kita lakukan. Kena buat, jangan duduk mikir tak muakkad ni. Pandai pula dia dalam bab apa ni? Dalam bab ibadat kat cari selalu muakkad tak muakkad. Dalam bab makan minum, sambar, bodoh hok busuk bangan juga orang boleh. Ini kita panggil, kita kena dalam bab ibadat kita perbanyakkan. Maka hukum solat gerhana ini sunnatun muakkadatun, maknanya sunat yang kuat tuntutannya untuk dilakukan kepada siapa? Fi haqqi kulli mukhatab bil maktubat, kepada setiap orang yang diseru dengan kewajipan melakukan solat 5 waktu. Orang yang siapa dia? Orang di solat 5 waktu ni, iaitulah orang yang laki-laki, wanita dan musafir, kan? Tak kira lah laki-laki ke wanita, yang penting orang ni hok kena solat 5 waktu, maka sunatlah bagi dia, sunat muakkad bagi dia melakukan solat al-kusuf. Baik. Solat ini sunat dikerjakan secara munfarid. Dia terjemah ke Arab jadi Arab. Dia panggil Arab Melayu. Apa makna munfarid? Secara individu, seorang-seorang, boleh kita buat seorang. Anda ingat bila mari PKP ni, Allahu Akbar, mula-mula ramai orang susah hati. Betul tak? Kalau boleh pelajar-pelajar ni buat catatan, kajian. Tak susah hati macam mana? Ramadan tahun ni kena jadi imam sendiri. Susah hati dia. Nak jadi pak imam. Selama ni berpuluh tahun kita duduk main sallallahu ya pandai ya tak? Lepas tu makan cendol. Hari ni tahun ni jadi imam, macam nak buat? Alhamdulillah, Abu Anas keluar satu video pendek panduan cara-cara jadi imam solat tarawih di rumah. Alhamdulillah, respon yang begitu ramai daripada dia panggil netizen. Atas surat mari kita, terima kasih banyak kerana kami rasa confident nak jadi imam dengan panduan ini. Mudah ya, apa payah-payah. Sekali lagi dekat nak raya duk mikir pula, ya Rabbi, semaya raya rasa boleh, tapi nak khutbah ni macam mana? Tu ya, jadi keluar tukar khutbah macam-macam pun. Ada gebatan penyapuh pun ada. Hok menyakut baju pun ada. Hok menyakut kain lansir punya cabut buat batal tukar. Macam-macam cerita berjadi. Siapa dia katanya mesti nak khutbah tu kena ada tungkat. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal, itu yang nak katakan Covid ni mari banyak benda cerita pelik yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia sebagai iktibar dan pengajaran, peringatan kepada kita semua. Jangan lara, jangan leka, jangan galik sangat, jangan jauh kita daripada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Boleh kita buat secara munfarid, secara sorang-sorang dan berjamaah. Tulis pelajar, solat sunat 2 gerhana ini termasuk di dalam solat sunat yang disyariatkan, disunatkan berjamaah. Tanda solat sunat yang disunatkan berjamaah ada beberapa perkara. 2 gerhana, tulis 2 hari raya. Lagi solat istisqa, minta hujan, yang kita akan bincang lepas ni. Dan juga solat qiyam Ramadan ataupun tarawih di bulan Ramadan. Itu di antara solat sunat yang disunatkan berjamaah. Yang lain-lain itu tidak masuk, tidak dianjurkan supaya kita berjamaah beramai-ramai. Saya ni ustaz rasa nak perdana sikit malam ni. Solat ni kita kata ada terhad. Bilangan solat sunat yang disunatkan berjamaah itu terhad di dalam apa yang telah disebutkan ini. Cuma sekali-sekala kita nak ajar orang, nak didik orang, bolehlah kita panggil-panggil perdana sekali-sekala, tapi jangan jadi satu budaya dalam hidup. Baik. Seperti mana yang sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh. Mana boleh buat seorang? Contohnya kita tengok gerhana. Di masjid tak ada bunyi orang panggil as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah ke as-salatu jami'ah. Tak ada bunyi. Kita pun tak ada apa. Dia ambil uduk, panggil anak-anak kau, isteri yang ada, ya Allah, kita solat di rumah kita. Boleh. Tak ada orang nak solat seorang kita. Munfarid, ya juz. Harus kita solat.
Alhamdulillah. Perintah dalam hadis yang terdahulu, Nabi kata apa? Fasallu fa iza ra'aitum zalika fasallu. Apabila kamu lihat gerhana, hendaklah kamu salat, wad'u, dan berdoalah. Dalam bahasa Arab itu dia panggil amar, betul tak? Fi'lu amrin tu asal dianya menunjukkan kepada arhan. Bila kata arhan, dia kena jadi wajib. Tapi kenapa di sini tak jadi wajib? Tanda pelajar. Ini dia panggil, kita belajar ilmu usul al-fiqh. Al-amru lil wujub. Asal arhan tu wajib. Tapi bila ada qarinah, ada evidence lain yang menunjukkan tidak wajib, maka dia jadi sunat. Jadi sunat. Maka perintah itu dibawa kepada mandub ataupun mustahab, perkara sunat, dan bukan ke atas wajib, berdasarkan kepada hadis. Khabar itu dengan mana hadis? Tanda pelajar. Berdasarkan kepada khabar, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana? Di mana riwayat dia? Ketika orang Badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, apa yang wajib atas dia? Maka Nabi cerita, khamsu salawatin, 5 kali salawat, 5 kali salat sembahyang, 1 hari 1 malam. Lepas tu dia tanya, hal alayya ghairaha? Ni dia tanya ni, masih ada kesembahyang lain yang diwajib atas lain pada 5 ni, ada wajib lagi? Qala sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata, illa an tatawwa. Nabi kata tidak wajib kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela, iaitulah sembahyang sunat. Itu dalil. Maknanya hadis ini menunjukkan bahawa al-amru, arahan Nabi, fa iza ra'aitum zalika fasallu, tidak menjadi wajib. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut solat yang wajib ada 5 kali solat saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan dia apa lagi? Tak ada lah. 5 ya dianya. Kan? Maka bila mari arahan ini, dia panggil sarifah. Ada, dia pergi kepada sunat. Kenapa dia jadi muakkad? Tanda. Baik. Sunat jadi sunat kan? Kenapa jadi muakkad? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil para sahabat. Nabi suruh fasallu wad'u. Nabi dan Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan perkara itu sunnah muakkadatun yang kuat. Baiklah, kita pergi kepada al-munada, seruan sembahyang 2 gerhana dan tempatnya. Macam mana kita nak panggil orang? Sunat didirikan sembahyang 2 gerhana secara berjamaah bagi laki-laki yang muqim dan juga musafir. Tadi kita sebut atas hadis, individu laki-laki, perempuan, dan juga orang musafir. Orang musafir kalau kebetulan kita berjalan tengah padang pasir ke tengah mana, tengok-tengok gelap di langit, tengok bukan nak hujan tapi gerhana, maka sunat kita berhenti kereta kita, berhenti motor kita, cari surau ataupun tengah padang ke mana-mana, kita solat sunat al-kusuf, gerhana. Boleh. Jangan kata, saya musafir. Musafir ni semaya jemaah tak wajib. Bukan soal tak wajib, soalnya sunat mendirikan solat ini. Kerana musafir ke tak musafir, kita tengok gerhana sudah berlaku. Tengok gerhana sudah berlaku. Dan sunat bagi kaum wanita menghadiri jemaah bersama imam, dengan para muslimah. Muslimah yang ada tu raja-raja lah. Kalau bunyi gerhana, kena pergi juga, jangan tak pergi. Bersama kaum lelaki, bersama imam, selain wanita-wanita yang memperdaya kecantikannya. Kalau wanita hok jangok-jangok, orang Kelantan kata jangok. Nah, bahasa luar kata yang berhias-hias, dengan keni lututnya, bibir merah-merahnya, ni tak segi. Pakai wangi-wangian, awak duduk di rumah. Gerhana kalau awak keluar ke masjid. Betul tak? Mengganggu gugat ketenteraman awam, dia panggil. Ni tak lagi.
wanita yang memperdaya kecantikannya atau memakai pakaian indah dan wangi-wangian yang semerbak, maka hendaklah mereka sembahyang di rumahnya secara munfarid, secara seorang dia ataupun dengan keluarga dia. Jangan pergi masjid. Ini mengganggu orang lain. Dan sekiranya mereka berjamaah, maka ia tidak mengapa. Kalau orang perempuan sama-sama dia nak berjamaah, tidak mengapa. La ba'sa, boleh. Boleh. Contohnya kita kata kumpulan ni kumpulan muslimat saja, wanita. Dia tengah duduk kuliah sama-sama wanita, tiba-tiba gerhana. Boleh je dia solat. Dan tidak ada khutbah bagi mereka. Tak payah lepas bangun cari tokak, taqullah. Tak perlu. Namun jika seorang dari mereka memberi nasihat, memberi tazkirah, maka ianya lebih baik. Salah seorang daripada muslimah ni ustazah, muallimah dipanggil dah. Boleh ya dia bagi tazkirah. Tapi janganlah nampak macam khutbah gitu tak ya. Tazkirah. Saudari, ibu-ibu, kakak-kakak, hari ni gerhana. Pernah satu kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok gerhana kan, Nabi kita solat, kemudian dia nasihat. Maka di antara nasihatnya Nabi suruh sedekah, suruh boleh je. Itu dia panggil tazkirah. Jika didapati seseorang lelaki bersama kaum wanita yang mempunyai mahram, boleh mendirikan salat dengan mereka. Contohnya perempuan ni ada anak dia, anak saudara dia, mahram dia, laki-laki, boleh dia panggil, mari sini, mau jadi imam sini. Itu lagi baik. Kalau tak ada, mau imam pun tak apa. Tapi jangan berkhutbah seperti khutbah. Tazkirah boleh. Jika mereka tidak mempunyai mahram, maka makruh baginya berbuat demikian. Tak ada mahram, ada pakcik sebelah rumah, tak usah panggil ya. Itu makruh perbuatan. Solat sama-sama dia je lah. Senang. Allahu Akbar. Sunat didirikan dalam masjid secara berjamaah. Dia beza dengan solat raya. Solat hari raya kita solat di mana? Solat raya solat mana? Sunat solat di mana raya? Di padang, kan? Padang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat di mana hari raya? Di padang. Kalau kita pergi Madinah sekarang ni, nama dia Masjid Musalla. Atas pada Babus Salam, pergi kanan sikit ada satu masjid, nama dia Masjid Musalla. Orang pelik, apa masjid lagi musalla? Tak. Masjid ni dibina tempat musalla, musallal Eid, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat hari raya. Di situ. Lepas Nabi wafat pun para sahabat solat. Sekarang ni tak. Kenapa orang Madinah tak ikut sunnah lah? Sebab Masjid Nabawi yang ada sekarang ni lebih luas. Masjid musalla tu sempit dah sekarang ni. Tempat padang itu sudah jadi bangunan. Maka sunat didirikan dalam masjid secara berjamaah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikannya dalam masjid. Nabi kita diri dalam masjid. Berbeza dengan hari raya. Hari raya Nabi kita iklan awal lagi. Solat musalla. Dan kerana sebabnya ada kalanya terjadi pada waktu yang tidak memungkinkan pergi ke tempat solat dan padang pasir. Kita sekarang ni sudah tahu, seminggu lagi nak gerhana, siap buat poster dah. Tak? Pada tarikh sekian, pukul sekian, siapnya grafik gambar lagi. Bulan gerhana separa, gini-gini. Tu zaman kita, zaman Nabi bukan ada WhatsApp. Kau ada WhatsApp? Ada Facebook? Tidak ada. Tiba-tiba jadi gerhana. Orang terkejut saya. Solat. Maka tak ada sempat kita nak pergi pada lagi, boleh kita buat situ, menunjukkan bahawa kita solat masyru'iyatu, solat di mana? Di masjid. Ada kalanya matahari dan bulan telah terjadi terang semula sebelum sampai ke tempat sembahyang dan padang pasir, lalu luput waktu solat. Kita duk panggil orang, tiba-tiba cerah dah matahari saja. Bila cerah, habislah waktu solat. Kalau kita solat lagi, tak baklah. Dia matahari ni, gerhana ni, kita boleh solat selagi gerhana tu berlaku. Kalau sudah habis, habis. Maka mendirikannya di masjid lebih utama.
Diri dia masalah utama, dan boleh didirikan di tempat yang berbilang di negeri itu. Banyak tempat pun tak apa. Sini setopok, surau ni boleh, masjid ni ada gerhana, di kampung ni berbeza dengan solat raya. Tanda pelajar. Berbeza dengan solat air raya. Solat air raya disyariatkan kumpul di satu tempat. Sebab apa? Kita nak suruh nampak umat Islam tu ramai, bergembira kita bertemu dengan orang ni, bertemu orang ni, temu orang ni. Nah, kecuali solat raya musim PKP, 12 orang. Tahu ni, 12 orang banyak raya. Allahul musta'an. Nak kata apa dah? Itulah. Covid mari. Baiklah. Kalau tidak ada Covid, tak ada PKP, boleh kita buat. Orang panggil banyak tempat, tak apa. Berbeza dengan solat raya. Solat raya sunat kita buat di suatu padang, kita kumpul semua ahli qaryah tu. Kumpul ramai-ramai. Tapi masyarakat kita ni dah masing-masing qaryah, masing-masing surau kecil pun nak maya raya juga di situ. Itu dipanggil sepatutnya tidak begitulah, tidak begitu. Sunat diserukan as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, katanya gerhana matahari terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menyuruh seorang laki-laki menyerukan as-salata jami'ah. Ada kata as-salatu jami'ah adalah riwayat-riwayat dan taujih dia punya i'rab tu. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita, muqaddimahnya, ta'rifnya, pensyariatannya dan hukumnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi di dalam waktu dan kaifiat dia. InsyaAllah bilakah kita nak solat gerhana, maka kita akan pergi kepada waktu dan kaifiat. Kaifiat itu maknanya cara-cara solat gerhana, insya-Allah di dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.